Jadi tak dapat restu ayah. Bila tak dapat restu ayah, kebanyakannya mereka ni tak menikah di Malaysia. Tapi kalau fitnah ni hidup, dia macam dibunuh berkali-kali. Dah tentu dia akan menjaga hak isteri apabila kalau isteri itu selalu didera, takut, post traumatik. Assalamualaikum dan hai semua, kembali lagi dalam Benda Boleh Bincang. Okey, bersama saya Rusu dan hari ini kita nak bincangkan hak isteri, tegahan kacau ganggu. Dan sedikit background, seorang selebriti baru-baru ini menyaman orang ketiga melalui perintah injeksi. Perintah mengarah defendant berhenti menyebarkan sebarang bentuk gangguan di semua platform tentang dirinya dan berkaitan dirinya. Dan hari ini kita bersama dengan Tuan Hafiz Roslan, seorang peguam syari'i, mediator keluarga dari Nur Hafiz and Associate. Okey, apa khabar Tuan? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Khabar Rasul. Okey Tuan, saya difahamkan tiada peruntukan undang-undang jenayah untuk mendakwa kes memikat suami orang. Tapi bagaimana seorang isteri boleh mempertahankan haknya? Ada atau tidak untuk para isteri ni hak dia kalau rumah tangga dia kena ganggu? Jawapannya ada. Okey, jawapannya ada, kita tengok kepada negeri-negeri sebab kita kena faham mahkamah syariah ni bila orang Islam untuk kacau ganggu rumah tangga, dia akan pergi kepada bawah akta-akta dan enactment syariah. Okey, jadi di bawah kes ini di bawah masuk enactment ataupun akta jenayah syariah. So dalam enactment ataupun akta jenayah syariah ini kita pergi tengok kepada negeri-negeri sebab setiap negeri ada yang yang tak ada. Berbeza. Jadi kita ambil yang paling dekat. Contoh sekarang ni kita di Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kita tengok akta jenayah syariah 1997, wilayah-wilayah persekutuan. Okey, ada atau tidak dalam seksyen tersebut? Jawapannya ada. Jadi yang pelajar undang-undang kalau yang dengar saya ni, kalau jawab tak ada, bagi belajar balik. Okey, itu yang pertama Rasul. Okey, jadi ada, wanita boleh buat apa? Wanita boleh rujuk perkara tersebut dan pertama sekali dia kena buat aduan di hadapan Jabatan Agama Islam. Bahagian aduan. Jadi daripada bahagian aduan tu, bila dia dah bahagian penguatkuasaan, dia pergi buat aduan, bahagian penguatkuasa, IO akan panggil, iaitu penyiasat. Bahagian penguatkuasaan ni dia akan ada bahagian penyiasatan. Pegawai-pegawai penyiasat akan panggil you dan akan ambil keterangan-keterangan dan dia akan tengok aduan tu macam mana, valid ke, solid ke, tak betul ke, boleh dilayan atau tidak. Okey, under section berapa? Selalunya kalau kacau ganggu rumah tangga ni puan-puan kalau di luar sana para pendengar yang dah kahwin ke, yang bakal berkahwin, risau-risau takut kena kacau. Kalau ada perempuan-perempuan jahat ataupun di sana yang kacau suami anda dan kacau rumah tangga anda, seksyen berapa? Seksyen 37. Okey, dalam seksyen 37 Akta Jenayah Syariah wilayah-wilayah persekutuan, kat dalam tu menghalang pasangan yang sudah bernikah daripada hidup sebagai suami isteri. Okey, jadi kena faham dalam seksyen ni ada berapa jis-jis utama Rasul. Dalam antara jis utama dalam menghalang pasangan yang bernikah untuk hidup sebagai suami isteri ni, contoh yang pertama, okey, saya rujuk sejak ni, saya takut saya tersilap cakap. Okey, yang pertama, bila melakukan kesalahan, dia halang isteri yang dah menikah ataupun suami yang sudah bernikah ni hidup sekali dengan suami atau isteri. Maksudnya dia halang Tinggal serumah, tak boleh duduk sekali. Contohlah kalaulah dia orang ni hatta diorang ni berkahwin luar negara sekalipun ataupun kahwin tanpa restu mak ayah lah. Dia tak ada restu mak ayah, bukanlah saya kata tak penting, kerana dalam rukun nikah tu yang paling penting wali. So siapa wali? Wali tu ayah. Jadi tak dapat restu ayah. Bila tak dapat restu ayah, kebanyakannya mereka ni tak menikah di Malaysia sebab masa nak isi borang tu dia kena ada dapatkan tantangan wali, kebenaran wali. Wali suka tak? Kalau wali kata tak benar, masih lagi buat di Malaysia, dia kena buat permohonan wali enggan. Tapi kadang-kadang orang Malaysia ni disebabkan cintaku, hatiku sudah buta kan. Mandi tak kenyang, makan tak basah. Memanglah kan. Sebab apa? Sebab cinta punya pasal dah jadi macam kes-kes Hindustan. Last akhirnya dia ambil jalan mudah, dia pergi lari menikah di selatan Thailand contoh. Walaupun dia nikah selatan Thailand dan nikah itu adalah sah, kemudian tiba-tiba ayah ataupun walinya memisahkan, itu pun dah jadi boleh di-charge di bawah seksyen 37. Dia bukan hanyalah kepada orang yang lain, tapi kaum keluarga sendiri pun jika menghalang sesiapa pasangan yang sudah bernikah. Define sudah bernikah ni adalah tu berat juga. Sudah menikah, pandangan undang-undang adalah kalau lah dia nikah kat Thailand pun dia dah daftar kat Malaysia. Kalau dia tak daftar, baina wa baina. Baina wa baina bahasa Arab kan. 50-50. Betul ke dia kahwin? Semua orang boleh dakwa dia dah kahwin, tapi perkahwinan itu sah ke tak? Jadi siapa yang autoriti yang nak sahkan? Mahkamah Syariah.
dah confirm betul ada surat nikah Malaysia, bila mahkamah syariah dah betul-betul kata dia dah menikah, maka kat situ baru section ni boleh terpakai bila buat aduan. So kita tahu juga yang seorang wanita boleh melakukan perintah tegahan injaksi untuk menghalang orang ketiga. So boleh Tuan Hafiz explain apa itu injaksi dan macam mana nak apply benda tu? Okey, injangsi kalau nak buat permohonan dia selalunya injangsi kita dalam mahkamah ni perintah tegahan ni dia ada sepanjang kes berjalan, maksudnya kita ada kes induk. Sama ada kita ada kes induk, lepas tu kita filekan satu kes yang ni permohonan injangsi lah. Okey. Tak kira lah sama ada dalam kes perceraian ke, dalam kes, maksudnya kes induk dia. Kes induk dia kes perceraian. Perceraian kan banyak gaduh-gaduh. Kan? Tapi kadang-kadang ada dalam pada masa yang sama, ada orang fokus, okay, see you in court. Maksudnya dia fokus profesional, apa-apa jadi berlaku di mahkamah saja, tapi tak semua macam tu. Ada juga yang mana mereka ni walaupun dah ada kes kat mahkamah, kat luar pun masih lagi berkecamuk, bergaduh dan macam-macam lah, dan mungkin boleh sampai ke tahap slander, fitnah dan sebagainya, dan benda tu pula melibatkan ramai orang. Kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum ni contohnya kalau dia memang seorang public figure. Bila dia seorang public figure, ramai orang nak tahu, ramai orang nak ambil tahu, semua orang nak ambil tahu. Bila nak ambil tahu, kadang benda ni dia jadi macam belon racun. Orang pertama cakap lain, sampai orang 10 dia dah cerita tambah-tambah dah. Jadi benda-benda macam tu akan kita kena tengok balik hadis Rasulullah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi kita nak elakkan bunuh ni sekali je. Kalau sampai tahap yang teruk, bunuh mati. Tapi kalau fitnah ni hidup, dia macam dibunuh berkali-kali dan dia tak dapat defend himself or herself. Dan disebabkan oleh itu kita tengok adanya injangsi. So injangsi ni lah, ada injangsi media, ada injangsi tegahan kacau ganggu, ada injangsi untuk supaya tidak boleh dijual beli harta. Semua tu ada dalam mahkamah syariah. Which part yang benefit kepada pihak-pihak, boleh minta nasihat peguam-peguam syar'i di mahkamah syariah yang arif tentang perkara ni untuk mohon perkara tersebut. Okay, adakah ada dua kategori berbeza dalam injaksi ni, macam larangan dan mandatory? Apa yang dimasukkan dengan benda tu? Macam contoh larangan tegahan, contoh macam ni lah. Larangan tegahan ni kalau kata kita tengok IPO. Kalau dalam IPO, what happen is adalah dia tak boleh dekat dengan orang tu. Contohnya dalam berapa jarak, berapa meter, dia tak boleh kacau ganggu. Sama ada di tempat kerja, rumah, very specific tempat dan sebagainya lah. Tengok kepada permohonan. So saya cakap, okay, itu kalau tegahan. Mandatory ni pula, contoh jangan jual beli rumah. Maksudnya rumah tu dalam kes hartas pencarian, memang kita dah buat injangsi hartas pencarian. Sebab ramai tiba-tiba dalam kes hartas pencarian, contoh ni kes ambil. Dalam kes ni tiba-tiba dalam tempoh tak tahu lagi siapa punya, dia pandai dah nak jual harta tersebut tanpa pengetahuan sebelah pihak. Boleh tak benda tu akhirnya kemudian dituntut? Boleh, tak ada masalah, tapi banyak kerja. Tiba-tiba dia cakap duit dah habis guna. Dah satu kerja dah, nak buat penguatkuasaan, nak buat perintah bayaran sikit-sikit, bertambah-tambah kes. Jadi sebelum perkara-perkara tersebut berlaku, barulah adanya perkara-perkara ni. Maksudnya ada berkenaan dengan melibatkan dua situasi. Sama ada kalau seseorang itu untuk menghalang seseorang atau memaksa seseorang untuk melakukan satu perkara, yang tu kita boleh panggil sebagai injangsi secara prohibit ataupun injangsi yang memaksa seseorang melakukan satu perkara. Dia kena jual ataupun dia tak kena jual satu benda tu. So itu injangsi yang mandatory. Dia tak boleh datang dekat, tak boleh. Dia tak boleh jual, mandatory. Tapi kalau macam injangsi tegahan, macam tadilah, tegahan ni benda-benda yang menyebabkan seseorang tu dalam satu-satu keadaan, yang lain tu boleh buat, yang ni tak boleh. Okey, Tuan Hafiz, saya nak tanya soalan seterusnya. Okey, saya fahamkan seorang isteri boleh menuntut perintah injaksi tanpa berniat untuk cerai. Boleh ke macam tu? Jawapannya kalau saya tahu ikut arahan amalan nombor 5 garis panduan untuk memasukkan mana-mana satu injangsi ni dalam kes-kes contoh ex parte hadanah ke, hadanah ni apa? Hak jaga anak. Dia akan ada injangsi dan sebagainya untuk kacau tenggahan ataupun kes-kes interim. Sebenarnya dia memerlukan kes induk. Okey. Kes induk ni selalunya ada kes cerai dan sebagainya. Jadi kalau kata dia tak ada nak niat bercerai, tu dia nak filekan kes induk apa? Contoh. Jadi jawapannya kalau tanya saya tak boleh lah.
dia kena ada kes induk. Bila ada kes induk, barulah injunksi ataupun interim ni dia boleh melekat. Dia mesti satu supporting lah. Dia mesti ada supporting root dia yang utama, pohon induk yang utama. Bila dah ada kes cerai, mungkin boleh pergi injunksi kacau ganggu dan sebagainya. Anak dia boleh buat interim untuk supaya hak jagaan sementara macam mana, sebab selagi mana kes tu berjalan. Jadi arahan amalan nombor 5, yang ni arahan amalan yang dipatuhi oleh semua peguam-peguam daripada Hakim Jabatan Kehakiman Malaysia, di mana arahan amalan tersebut, mana-mana garis panduan prosiding ex parte hadanah ataupun dan injunksi ni dia memerlukan kes induk. Jadi apabila kalau tanya soalan tadi lah, adakah seseorang isteri boleh menuntut perintah injunksi tanpa ada niat cerai? Dia jawab soalan tu, saya nak jawab sama ada ya atau tak tu, kecuali kalau dia kalau tak ada niat cerai tapi dia file cerai. Faham tak? Sebab saya ada baca artikel yang katakan seorang isteri yang buat injunksi boleh tinggal serumah dengan suaminya sebab dia tak lalui proses cerai lagi. Maybe sebab dia nak halang orang ketiga ke yang mengganggu perkahwinan dia. Kalau macam contoh dia nak ganggu perkahwinan, itu sebab mungkin supporting dia adalah dia pergi kepada yang jenayah tadi. Contoh dia pergi, dia ada satu kes dekat civil ke, ataupun contoh kalau tadi dia ada bawa jenayah syariah, pendakwaan buat untuk kacau ganggu orang ketiga tadi. Bila jadi kacau ganggu orang ketiga, ada tak kes induk dia? Ada kes induk. Daripada kes induk tu dia minta untuk supaya buat injunksi tu. Contohnya bila kes tu sedang berjalan, yang sebelah pihak ni dia asyik banyak keluar dalam media dan sebagainya. Jadi kat situ dia akan fokus directly terus dengan sebab-sebab beberapa perkara. Sama juga, yang ni bukan injunksi media tapi injunksi bercakap dengan media untuk sebelah pihak contoh pun boleh dibuat. Semestinya mesti ada kes induk yang dia kena sandarkan sebagai permohonan interlokutori. Nama pun permohonan interlokutori, maksudnya permohonan yang dalam permohonan. Dia mesti kena ada satu ikatan. So macam mana injunksi ni boleh kukuhkan hak isteri tu dalam pertahankan hak dia lah? Pertama, kenapa kalau dia nak pertahankan hak dia, gunakan injunksi ni adalah dia sebenarnya injunksi ni untuk keselamatan, kebajikan dan mengelakkan mana-mana mudarat terhadap mana-mana pihak. Itu jis utama untuk injunksi ni. Agama, maruah, harta, nyawa. Jadi benda-benda ni yang dijaga dalam Islam ni lah yang akan menjadi pertimbangan dan hujah kepada seorang peguam syar'i. Dah tentu dia akan menjaga hak isteri apabila kalau isteri tu selalu didera, takut, post-traumatik. Dia nak filekan kes pun tahan beberapa tahun sebab takut kena pukul. Dah filekan kes pun masih kena pukul. Contoh, jadi wajar tak dia dapatkan interim protection order dekat magistrate dan boleh tak dia dapatkan injunksi, boleh tegahan. Dan kemudian contoh macam harta tadi, nama dah tentu nama satu pihak je. Contoh, bukan nama bersama. Maksudnya kalau orang sana tu dia nak jual, dia tak perlukan konsen ataupun tanda tangan sebab kes masih berjalan. Alright. Faham tak? Baik, faham. Okey, saya nak tanya juga apa yang terjadi kalau seseorang itu melanggar perintah injunksi ni? Adakah dia kena hukuman? Dia boleh kena konten. Okey. Sebab kalau dia langgar perintah injunksi, dia bukan menghina pihak tu tapi dia menghina mahkamah. Okey. Istilah mahkamah ni sebab dia keluar dengan perintah mahkamah kan. Okey, contoh bila dia keluar dengan perintah mahkamah, apa yang berlaku adalah mahkamah dah keluarkan satu perintah, hakim dah keluarkan satu perintah dan perintah itu adalah perintah mahkamah. Apabila salah satu pihak tidak menghormati perintah tersebut, taklah dia kata perintah ni macam nasi lemak je. Nasi lemak je, jadi tak guna. Dia main langgar je. So, jadi bila dia main langgar je, tak menghormati undang-undang, boleh tak dia ada dikenakan apa tindakan? Jawapannya ya, boleh. Macam mana dia nak kena tindakan? Pihak belah sana bila tahu saja belah sana langgar perintah, tak ikut perintah, tak hormat perintah, tak follow langsung apa pun yang ada dalam court order, dia boleh buat pelaksanaan perintah ataupun dia boleh buat committal. Tapi selalunya ada atur cara nak committal. Itu peguam tahu macam mana. Sebelum dia nak buat permohonan committal, committal ni nak menyebabkan dia ni kena masuk penjara sebab dia tak ikut perintah. Dia hina mahkamah 244. Boleh pergi sampai apa, baik mahkamah syariah pun ataupun mahkamah sivil. Dia tak follow perintah, dia tak menghormati undang-undang, dia tak menghormati hakim yang telah menjatuhkan undang-undang tersebut. Jadi selalunya kalau ikut prosedur, bila kita buat aduan penguatkuasaan, hakim akan minta tunjuk sebab. Jadi ada perintah pelaksanaan,
Kemudian nanti selalunya dalam proses tu ada tunjuk sebab dan kemudian committal. So jawapannya, apa yang boleh ditindakan yang boleh dikenakan pada diorang ni, diorang boleh kena penjara. Berat ya. Okey, saya nak tanya juga, okey, kalau seorang isteri tu macam bertukar fikiran, adakah macam injaksi ni boleh dibatalkan? Boleh, dia boleh tarik. Ataupun dia macam ni, injangsi tu ada tiba-tiba dia berbaik balik dan sebagainya. Saya mohon supaya pembatalan kes lah, permohonan untuk dibatalkan perintah tersebut dengan alasan-alasan justifikasi. Sebab dia ada macam lakuna ataupun kekosongan dalam undang-undang. Kadang-kadang ada lapse, benda dah settle lah tapi benda tu tak tarik-tarik, jadi perintah tu still berjalan. Jadi satu masalah juga. Kalau dah berbaik balik, kena maklumlah pada mahkamah, maklumkan pada peguam untuk apakah prosedur seterusnya, tata cara yang seterusnya untuk membatalkan perintah tersebut. Okey, adakah macam injaksi ni boleh dicabar? Maksudnya Boleh. Satu injangsi tu boleh dicabar ataupun contoh apabila kita dah ada buat satu perintah tegahan ataupun perintah yang dibawa section, contoh dapatkan apa-apa hukuman terhadap perkara tu. Jadi apabila dah nak dibatalkan perintah tu, itulah yang dicabar tadi tu. Batal ada dua, satu dia baik semula, dia batalkan, ataupun yang ni yang betul-betul dia sendiri nak batalkan injangsi tu. Yang belah sana pula buat secara ex parte. Contoh ex parte ni apa? Ex parte ni sebelah pihak. Dia tak buat inter parte. So bila dia buat ex parte dengan alasan-alasan kecemasan yang pada ketika itu memuaskan hati mahkamah, dan mahkamah terima, masuk inter parte, dia defend diri dia. Kenapa perintah injangsi tu tak patut dikenakan pada dia. Jadi dia boleh cabar semula perintah injangsi. Okey, Tuan Hafiz, sedikit kata-kata akhir untuk menyimpulkan topik ni. Nasihat saya kepada semua wanita-wanita terindah di luar sana, ketahui undang-undang, rujuk terutama para isteri, sama ada isteri yang tersakiti ke ataupun isteri yang sedang bahagia. Tidak rugi untuk kita memahami undang-undang dan juga menambahkan ilmu berkenaan dengan perundangan. Itu yang pertama. Apabila berlaku perkara-perkara ni, rujuk di tempat yang betul. Dapatkan info. Setakat kita dapat info tapi kita tak dapat faham pun susah. Jadi apa yang paling penting, rujuk pada tempat-tempat yang betul. Tempat yang betul ni adalah contohnya rujuk peguam ataupun peguam syar'i terhadap mana-mana kes. Dapatkan peguam-peguam yang kompeten untuk perkara tersebut. Ketiga, boleh juga rujuk sekiranya ke Jabatan Agama untuk membuat aduan-aduan yang betul melalui section-section yang betul. Takut kita buat aduan dan sebagainya, kita buat tindakan tapi tindakan kita itu daripada peringkat awal dah silap. Jadi sayanglah. Jadi saya doakan semua pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton di Sinar Limau sentiasa bahagia, happy always.